Tuan Speaker, Bukit Bendera meminta Menteri Pengangkutan menyatakan apakah sebabnya perkhidmatan feri di Pulau Pinang terhenti dan apakah usaha jangka pendek untuk menyambung perkhidmatan feri dan plan jangka panjang untuk naik taraf perkhidmatan feri Pulau Pinang. Itu soalan saya. Terima kasih. Sila Menteri Pengangkutan menjawab, tempoh masa 3 minit. Datuk Yang Dipertua, untuk makluman yang berhormat, Kementerian Pengangkutan sedia maklum dan telah mengenal pasti masalah tergendalanya perkhidmatan feri Pulau Pinang baru-baru ini. Ianya adalah berpunca daripada berlakunya masalah teknikal pada enjin salah satu feri iaitu feri Pulau Undan yang beroperasi di Pulau Pinang. Ketika ini, operasi perkhidmatan feri Pulau Pinang hanya melibatkan feri Pulau Angsa daripada Pangkalan Raja Tun Udah ke Pangkalan Sultan Abdul Halim bagi perjalanan pergi dan balik yang mana mula beroperasi pada jam 6 pagi dan tamat pada jam 12 tengah malam. Dalam usaha mengatasi isu tersebut, pihak Rapid Ferry telah menyediakan perkhidmatan bas percuma untuk pejalan kaki yang mana sebanyak 5 buah bas telah beroperasi bermula dari 5.20 pagi hingga 11 malam dan akan terus beroperasi sehingga feri kedua iaitu Pulau Undan dapat beroperasi semula yang dijangkakan pada hari Jumaat 28 Ogos 2020. Kementerian akan mengadakan perbincangan lanjut bersama dengan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri pada 27 Ogos iaitu hari ini berkaitan isu ini dalam usaha untuk memastikan perkhidmatan feri Pulau Pinang tersebut terus beroperasi memandangkan perkhidmatan feri merupakan antara mod penting dalam rangkaian pengangkutan awam negeri Pulau Pinang. Kementerian akan sentiasa komited dalam memastikan perkhidmatan pengangkutan awam berada dalam tahap yang memuaskan dan sentiasa dipertingkatkan mutu perkhidmatannya dari masa ke semasa. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan pertama, Bukit Bendera, sila. 30 saat. Terima kasih Tuan Speaker. Perkhidmatan feri yang ikonik terhenti operasi dan inilah adalah buat pertama kali dalam sejarah yang panjang dan saya rasa menimbulkan banyak kesulitan kepada ribuan pengguna feri sama ada mereka yang menggunakan motosikal, basikal, kenderaan dan juga penjalan kaki. Dan sebelum ini difahamkan dia adalah di bawah kawal selia prasarana di mana pengerusi GLC kita Pasir Salak tak hadir dalam dewan ini. Apakah bentuk kawal selia Kementerian Pengangkutan terhadap GLC prasarana Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang? Apakah bentuk kawal selia menyebabkan perkhidmatan feri yang begitu penting terhenti, tergendala untuk satu jangka masa dan kawal selia yang amat lemah oleh kementerian. Bagaimana, apakah soalan saya, apakah bentuk kawal selia yang kementerian terhadap GLC Prasarana dan juga statutory body Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang. Terima kasih, Bukit Bendera. Sila Menteri, 2 minit 30 saat. Terima kasih Yang Berhormat. Saya rasa kita kena melihat sejarah di mana untuk pelabuhan Pulau Pinang ini, pengoperasian pelabuhan itu dia ada dia berkait rapat dengan perkhidmatan feri. Iaitu sekarang tidak boleh carve out daripada mereka yang beroperasi dalam pelabuhan, mereka kena ambil alih. Ini sebagai tanggungjawabnya, 2 dalam 1. Ini dari segi latar belakangnya pertama. Kedua, saya ingin memaklumkan kerajaan negeri di bawah Yang Berhormat Bagan dulu tahun 2015 berhajat untuk mengambil alih. Dan pada tahun 2015 tulis surat pada MOT. Dan kemudian tahun 2016 dia kata KIV dulu, ya. Dan satu pesan telah dibuat selepas itu, iaitu memandangkan Rapid Pulau Pinang ataupun di bawah Prasarana mereka menyediakan pengangkutan awam. Jadi sebab itulah wujudnya satu idea 3 tahun yang lalu supaya ditubuhkan feri
atau rapid ferry ini yang diambil alih oleh Prasarana. Betul, Yang Berhormat Seremban ketika menjadi Menteri Pengangkutan pernah menggulung perbahasan di Dewan Yang Mulia ini mengatakan 90 juta telah diperuntukkan untuk membeli ferry baru. Tetapi keputusan ini datangnya daripada MOT, saya dah siasat. Tetapi pada waktu yang sama, Menteri Kewangan pada masa itu melalui satu keputusan Kabinet bertarikh 18 Disember 2019. Ini bukan MJM, Memorandum Jemaah Menteri daripada MOT, daripada MOF yang mengatakan satu keputusan dibuat, MOF minta supaya diserah balik kepada syarikat konsesi yang beroperasi dalam pelabuhan Kelang, pelabuhan Pulau Pinang. Bermaksud PPSB akan ambil alih. Jadi bila ada keputusan ini adalah tempoh peralihan. Pada masa itu telah dijanjikan 30 juta ringgit untuk membeli katamaran. Wang ni akan diberikan pada PPSB untuk beli, iaitu pada tahun ini 15 juta dan tahun depan adalah 15 juta. Jadi saya memberitahu Yang Berhormat, apa yang sebenarnya sampai hari ini perlu ada satu upgrading. Kalau ferry yang kita gunakan selama 47 tahun, kita tak pernah tukar. Sebab ia melibatkan kos operasi yang sangat tinggi, 24 juta dalam setahun. 20 hingga 25 juta setahun. Jadi kerugian setiap bulan adalah 2 juta. Jadi perlu ada satu anjakan paradigma katamaran yang baru. Dan sebab itu keputusan Kabinet pada masa itu untuk beli. Tapi sampai hari ini keputusan belum turun lagi. Tapi dalam tempoh peralihan, kita minta 1 September diambil alih oleh PPSB. Jadi PPSB dalam tempoh ini, peralihan dia kena membeli katamaran dalam tempoh terdekat. Maka dalam tempoh peralihan ini, atas rayuan SPPP dan juga Ketua Menteri sendiri berbincang dengan janjinya ialah bagi 30 juta. Masa itu pun belum dapat disempurnakan. Jadi ini memang dalam tempoh peralihan di mana dia kena beli katamaran dan barulah dia boleh sambung dengan tidak menggunakan ferry Roro yang ada sekarang. Jadi kita lihat RM1.20 adalah satu mod perkhidmatan yang mampu ditanggung oleh rakyat. Dan kalau kita lihat kereta RM7.60, mereka boleh gunakan Penang Bridge. Tidak ada masalah. Jadi dalam keadaan sekarang, keputusan yang dibuat oleh PH dulu pun kita tukar pada katamaran. Jadi sekarang adalah pelaksanaan. Oleh kerana dalam tempoh peralihan, maka perlu sedikit masa dan kerajaan yang ada pada hari ini, kita akan tanggung kos operasi walaupun berat 2 juta sebulan. Terima kasih. Terima kasih. Sila Yang Berhormat Tanjung untuk soalan tambahan kedua. Terima kasih Datuk Timbalan Yang Dipertua. Terima kasih atas jawapan Yang Berhormat Menteri. Saya ingin tahu, adakah kementerian akan memberi makluman yang lengkap kepada pihak kerajaan negeri dan rakyat negeri Pulau Pinang tentang plan jangka panjang supaya rakyat tahu apa yang akan dicadangkan oleh kementerian dan juga agensi yang ambil alih perkhidmatan ini, dan lihat bagaimana dapat mencari penyelesaian yang terbaik dan bukan tiba-tiba mengumumkan sesuatu tanpa engage dengan kerajaan negeri maupun rakyat jelata. Saya berharap Menteri akan mengikuti susun atur ini, susun atur komunikasi ini supaya rakyat faham dan mungkin boleh setuju dan akan juga memberi pandangan sebagai maklum balas kepada rancangan jangka panjang ini. Sila Menteri, 2 minit 30 saat. Terima kasih Yang Amat Berhormat Ketua Menteri yang juga Yang Berhormat Tanjung. Bagi saya, seperti mana yang saya katakan, pada tengah hari ini saya akan berjumpa dengan rombongan kerajaan negeri. Sebab itulah satu angkatan daripada MOT akan bersama-sama dengan lagipun Yang Berhormat Tanjung adalah orang baik. Senang kita bincang dan senang kita runding. Kita akan sampaikan apa saja maklumat yang kita ada kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri.
Saya rasa hubungan akrab antara kerajaan negeri dengan kerajaan pusat itu sangat penting. Seperti juga kita bekerjasama dengan kerajaan Selangor untuk hal-hal projek yang besar. Jadi saya rasa kita memang mendoakan supaya ada hubungan akrab sesama kerajaan negeri dengan kerajaan pusat. Dalam konteks ferry, perkhidmatan ferry yang kita akan berikan kepada rakyat negeri Pulau Pinang, saya bagi jaminan selaku Menteri Pengangkutan, apa juga pandangan dan juga input daripada kerajaan negeri, kita akan mengambil berat. Dan apa juga maklumat yang patut kita berikan kepada kerajaan negeri, kita akan beri. Jadi petang nanti kita berbincang dari segi latar belakang, sama ada kerajaan negeri masih lagi berhasrat untuk mengambil alih. Kalau nak mengambil alih, secara jangka panjang kita kena pindah akta kita. Iaitu kena craft out untuk perkhidmatan ferry. Kalau tidak, kita gunakan ferry Roro, sekarang mereka telah gunakan katamaran. Apakah sekarang ni kita gunakan katamaran? Apabila PPSB mengambil alih pula, macam mana mutu perkhidmatannya? Saya nak minta, saya sedia mendengar pandangan daripada kerajaan negeri termasuk Yang Amat Berhormat sendiri, dan saya sekali lagi memberi jaminan bahawa kita memikirkan soal rakyat bersama-sama dengan kerajaan negeri. Tidak ada masalah, kita sebagai wakil rakyat walaupun fahaman politik yang berlainan, tapi dalam soalan ini adalah kesejahteraan rakyat. Jadi bagi kerajaan PN yang ada pada hari ini, kita akan memberi kerjasama yang paling erat. Lagipun untuk soal pembangunan pelabuhan, tanpa kerjasama daripada kerajaan negeri, ianya tidak jadi. Ianya perlu mendapat bantuan dan sokongan daripada kerajaan negeri. Jadi di sini sekali lagi, untuk kita menggerakkan ataupun kita memajukan pelabuhan Pulau Pinang menjadi satu pelabuhan yang lebih berdaya maju, saya mohon kerjasama daripada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri juga. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Ahli Yang Berhormat